Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini sama-sama kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam aplikasi app Zoom untuk rutin mingguan kita bersama-sama dalam majlis ilmu CMAE. Untuk minggu ini, saya perkenalkan diri saya. Nama saya EMT Muhammad Rizalman, dibantu oleh rakan saya EMT Muhammad Ridwan. Berkenaan tajuk CME, Decontamination of Ambulance after transporting a patient with suspected and a confirmed COVID-19 infection. Okay. Dekontaminasi ambulans selepas membawa ataupun ambulans digunakan untuk menghantar pesakit yang disyaki atau disahkan dijangkiti virus COVID-19. Okey, sebelum kita teruskan, mari kita tengok apa itu decontamination. Okey, dekontaminasi. Dekontaminasi terbagi kepada dua, sterilisasi dan disinfeksi. Proses sterilisasi atau disinfeksi dilakukan pada semua peralatan perubatan guna semula. Yang kita pakai habis tu tak perlulah kita sterilisasi. Dia dah sterilisasi sebelum tu lagi. Ataupun kita nak guna semula. Sterilisasi dan disinfeksi alatan mengikut tata cara standard. Setiap ruang atau bilik rawatan dan pemeriksaan termasuklah perabot, peralatan dan kelengkapan digunakan perlu didekontaminasi mengikut kaedah terminal cleaning setelah rawatan kepada COVID-19 diberikan. Apa peralatan dia? Contohnya spinal board, wheelchair, atau bilik dekat ER tu yang kita ni kena decon lah. Atau kerusi yang digunakan pesakit yang telah dijangkiti COVID lah. Kita kena decon semula, sterilisasi dan disinfeksi lah mengikut tata cara standard. Contohnya, pensterilan digunakan bagi memusnahkan semua mikroorganisma. Contohnya dengan menggunakan kaedah haba seperti autoclave. Untuk disinfeksi pula digunakan apabila kaedah pensterilan tidak diperlukan dan apabila kaedah cucian menggunakan deterjen adalah memadai. Contohnya macam kita decon ambulan ni lah, memadai dengan menggunakan deterjen. Apa kaedah disinfeksi? Semua cecair disinfeksi hendaklah disimpan, dibancuh dan digunakan mengikut tata cara ditetapkan demi mengawal hazard kimia bagi alatan yang bukan pakai buang. Ini kita kena ikut tata cara yang betul lah. Jangan kita guna sembrono guna je. Sebab kalau contohnya macam bancuhan dia kan, kalau kita lebih boleh menyebabkan keracunan kimia. Mungkin tindak balas solution tu bila kita guna terlalu banyak boleh menyebabkan keracunan kimia dengan ada punya gas yang dilepaskan. Terusnya, persediaan dekontaminasi ambulan. Sebelum kita nak decon tu kita kena sedia PPE yang lengkap level 2 seperti gambar raja sebelah kanan ni. Perlu ada face shield, N95, head cover, boots, apron, plastic cover, gown, dan glove double layer lah. Macam tu wipe tissue, plastic bag, clinical waste, kain lap yang bersih. Kain lap ni jangan kita guna kain lap yang kotor pastikan kain lap yang bersih. Kain lap yang kotor macam tiba-tiba nak guna cadar ke blanket dia, jangan kita guna kain lap yang bersih. Mop dan pressure spray. Pressure spray ni ada dekat PUI. Kalau siapa pernah kerja kat PUI yang selalu cleaner kita guna, itulah pressure spray yang guna pump tu kan. Ini tata dia punya kaedah dekontaminasi ambulan menggunakan tata cara touch and wipe. Ini kaedah manual lah. Kita tak guna knuckle spray. Untuk yang CME ni kita gunakan yang manual. Of course, sebelum kita nak decon ambulan tu mestilah ambulan yang telah tercemar, iaitu ambulan sedia untuk dekontaminasi. Step dia. Sebelum kita keluarkan semua peralatan perubatan smart stretcher ni, dia ada satu lagi step sebenarnya. Step yang ni kita kena buka semua pintu ambulan dan biarkan selama 15 minit sebelum kita keluarkan semua peralatan ni.
Biarkan 15 minit barulah ni kita keluarkan semua peralatan. Okey, kita keluarkan stretcher, apa peralatan yang ada tu, spinal board atau apa-apalah, masuk monitor dan sebagainya. Tapi kebiasaannya kalau untuk di PSC kita dah reservekan ambulans Tango 1 dan 2. Biasanya satulah, ambulans 1 direservekan untuk mengambil dan menghantar pasien yang suspek ataupun dah confirm dijangkiti COVID-19 lah. Dalam ambulans tu memang kita dah kosongkan. Tak ada spinal board, tak ada spleen, tak ada apalah. Cuma yang bila kita nak keluar, kita akan bawa lah apa peralatan yang perlu. Contoh macam portable BP, stethoscope, thermoscan. Kita akan bawa daripada PSC. Kita bawa masa ambil patient lah. Untuk yang lain-lain tu kita keluarkan. Just semua ada stretcher. Stretcher pun kita dah wrap dengan plastik. Okay. Cadar blanket pun kita tak bawa. Tapi oksigen ni ada lah. Oksigen tak ada. Okey, step yang berikutnya periksa ambulans untuk kotoran fizikal, body fluid, clinical dan non-clinical waste. Contohnya macam blood, apa lagi, urine dan sebagainya lah. Kita periksa kotoran tu. Periksa kalau ada, kita buang kotoran tersebut terlebih dahulu. Okey, buang, masukkan dalam plastik clinical waste tu, plastik biozet tu, masukkan dalam dan buang ke tong besar tu lah, tong kuning tu. Periksa untuk kerosakan atau koyakan pada balutan luar permukaan ambulans. Ini yang wrapping tu lah. Kalau wrapping tu rosak atau koyak, kita buang. Okay. Buang balutan. Ni lah yang saya cakap ni. Buang balutan luar yang koyak atau rosak. Okay, sebelum tu saya terlupa nak cakap. Selepas 15 minit tadi kita tunggu. Sementara dan kita buka pintu tadi, 15 minit. Sebelum kita keluarkan semua peralatan tu. Selepas kita keluarkan. Stretcher ni kita buat berasingan. Stretcher kita keluar dan buat berasingan. Kalau ada 2 orang, kita buat berasingan lah. Seorang buat stretcher, seorang buat dalam kabin ambulans. Tapi kalau tak ada, kita seorang saja, contohnya EMT seorang saja, kita buat bahagian kabin dulu. Stretcher ni kita buat kemudian. Okay. Contohnya tadi buang kat, okay. Yang ni barulah step yang berikutnya, sediakan secair disinfeksi mengikut panduan infection control. Okay. Kita ikut yang apa yang disarankan oleh infection control lah. Panduan yang ditetapkan. Mulakan dari pintu belakang ke pintu tepi ruang pesakit. Tumpukan perhatian kepada permukaan yang kerap disentuh pesakit seperti dinding berselang stretcher. Okey, ini handbar apa yang selalu pasien pegang. Kalau yang dia duduk atas stretcher lah. Biasanya pasien ni kalau yang okey tu dia tak nak duduk stretcher, duduk atas seat. Tu kena tengok seat belt, apa lagi pemegang pintu dan sebagainya lah. Itu kita kena tumpukan sepenuhnya. Kemudian ratakan cecair disinfeksi dengan rata ke semua permukaan ambulans. Guna kaedah spray and wipe. Okey. Ini untuk bahagian dinding kita boleh guna cara ni. Tapi kena ingat untuk bahagian untuk macam contohnya macam wall plug ataupun barang-barang elektronik, kita kena spray pada kain dahulu dan baru wipe. Sebab untuk mengelakkan kerosakan kepada barang tersebut ataupun boleh menyebabkan kepada kebakaran. Kemudian biarkan permukaan tersebut kering. Dah kering, kita biarkan dalam mungkin dalam 15 minit. 15 ke 30 minit bergantung pada cuaca lah. Kalau cuaca kering mungkin 15 minit dah boleh ni lah. Dah kering baru kita masukkan semua barang baik semula, gantikan balutan luar yang telah dibuang. Okey, sekian tamat. Okey. Okay, nanti saya tunjuk dalam bentuk gambar untuk lebih faham. Okey, ini kawasan untuk didikon ambulans lah. Kawasan untuk DSUKM, kita telah khaskan kawasannya adalah berdekatan unit kenderaan iaitu parking bus. Ambulans biasanya kita akan dekon dekat sana lah, dikon dekat sana. Dikon dia kita panggil dikon area yang lengkap dengan kelengkapan lain lah, seperti kita ada tong clinical waste, ada tempat mandi dan sebagainya lah. Okay. Okey, kawasan yang sesuai untuk dikontaminasi ambulans adalah kawasan terbuka mempunyai penggunaan yang baik. Tengok ini kawasan ni, kawasan yang penggunaan yang baik.
Kawasan yang punya saluran air yang baik, tidak bertakung. Okey, tak ada kawasan air bertakung kat sini. Sebaiknya mempunyai bekalan air berterusan, paip air yang berdekatan, ada paip air belah kanan. Dan kawasan tersebut perlu dilengkapi dengan clinical waste bin. Okey, clinical waste bin ada di belakang ni, tongkon yang besar tu. Okey. Seelok-eloknya kawasan tu berjauhan dengan tumpuan orang ramai lah. So, kita kata tengah buat dikon kan, berkerumun orang kat sini. Mengganggu lah dan boleh mendatangkan bahaya pada risiko untuk dijangkiti pada orang ramai lah. Lepas tu kita cari kawasan yang jauh daripada laluan orang ramai. Okay. Next. Ni yang saya cakap tadi lah. Sebelum kita decon ambulan tu, pastikan kita buka pintu, ke semua pintu ambulan dan biarkan dahulu 15 minit, kemudian baru kita keluarkan dan mulakan untuk decon. Okey, kita tengok video ni. Ni kawasan ni dekat parking bas unit kenderaan dekat belakang asrama jururawat. Okey. Kalau nak guna knuckle spray pun kita akan guna kat sini. Kat sini ada wall plug. Just masukkan knuckle spray guna pintu belakang. Okay. Tapi untuk keadaan manual, semua pintu kena buka. Kalau guna knuckle spray, pintu akan ditutup lah. Dan aircon enjin akan ikut. Matikan enjin . Enjin perlu dimatikan. Buka semua pintu. Dan biarkan selama 15 minit. Okay. PPE, level 2, level 2. Buka ke semua pintu lah. Dan biarkan selama 15 minit. Okay, sebelum kita kurang stretcher. Ataupun kita buat tengok barang-barang yang ni lah untuk dibuang. Sebab tadi tu ambulan Eco 3. Sepatutnya ambulan kita, kalau biasanya kita gunakan tinggal 1 untuk transfer patient ataupun ambil pesakit yang disahkan COVID-19 lah. Tapi yang ni untuk rekod ni saya gunakan Eco 3. Sepatutnya cadar tu dah kena buang siap-siap lah. Kalau kita dah tahu patient tu positif. So ni okey. Ni gambar rajah yang kita ambil daripada hospital Hospital Kelang kot. Okey. Staf yang akan melakukan terminal cleaning perlu memakai PPE penuh dan lengkap. Okey. Level 2 . Okay. Mulakan terminal cleaning dengan menggunakan clinical wipe. Okey. Mulakan cleaner cleaning dengan menggunakan clinical wipe. Okey. Mulakan bahagian atas dahulu Atas dan kemudian bawah. Okey, jangan bawah ke atas. Tu kena buat kerja 2 kali pula. Kadang-kadang kita dah cuci bawah, lepas tu buat atas, dia punya air menitik, kita kena cuci pula bawah sekali lagi. Okay. Lepas tu kita mulakan daripada atas ke bawah. Okay. Lap bahagian ceiling dahulu secara zigzag. Okay. Lap secara zigzag. Lap zigzag. Okay. Spray deterjen tu dekat solution tu, dekat kain, ataupun boleh sembuh. Kalau macam ni boleh sembuh terus lah. Ke ceiling. Dan lap. Tapi untuk bahagian macam wall plug ni kan, wall plug kat sini, jangan sembuh direct. Boleh menyebabkan kebakaran dan kerosakan pada sini. Perlu diingat juga, enjin ambulan perlu dimatikan dan jangan hidupkan. Seterusnya, lapkan bahagian kiri dinding ambulan secara zigzag. Okey, kita teruskan pula bahagian kiri ambulan pula. Lepas atas, kiri ambulan dahulu. Kemudian barulah kita diikuti bahagian kanan ambulan dan pastikan arah zigzag dilakukan sehingga semua dinding selesai dilap. Okay. Biasanya ambulan tenggo ni kita dah wrap dia punya wall plug ni semua kita dah wrapping dah. Tapi kalau biasanya kalau dah koyak tu hati-hatilah kalau nak sembuh. Yang saya cakap tadi, kena sembuh pada kain dan lap. Jangan sembuh terus ke wall plug ni ataupun sembuh pada barang biomedical ataupun barang elektronik lah. Boleh menyebabkan kerosakan atau kebakaran ambulan. Okay. Kemudian lapkan seluruh tempat duduk dalam kabin pesakit. Ini pun sama.
tempat yang kita duduk, tempat pesakit duduk, bersihkan. Dekat armrest dia, dekat headrest dia. Yang paling penting ni dekat dia punya ni lah. Yang kena ketumpukan perhatian, headrest, armrest dan dia punya seat belt. Biasa pesakit pegang lah, kita sendiri pun pegang. Kita cuci lah. Kemudian lap bahagian bawah stretcher, okey. Lap bahagian bawah stretcher. Ni tempat yang kita pegang ni. Untuk tarik keluar stretcher. Ni kena tumpukan lebih kat sini lah. Sebab ini memang kita dah pegang passion, lepas tu kita pegang pula kawasan ni pula. Jangan lupa, kadang-kadang kawan-kawan kita kan datang kan, tak pakai glove, tak pakai apa, dia pegang sini kan, dah menyebabkan risiko dijangkiti. Okay. Setelah selesai lap ke semua bahagian, mop bahagian lantai dengan menggunakan bantuan tricep. Okay. Lap bahagian mop. Lap guna mop. Lantai daripada depan ke belakang. Okay. Okay, ni untuk stretcher. Stretcher yang kita dah keluarkan. Kalau ada 2 orang, bolehlah buat seorang buat cabin, seorang buat stretcher. Tapi kalau seorang, stretcher kita buat yang last lah. Untuk stretcher pula, dia punya SOP, decompensation stretcher, okey. Stretcher membawa pesakit COVID-19 positif dari ambulan lokasi rawatan tertentu. Stretcher yang digunakan untuk pemindahan pesakit COVID-19 positif dari satu lokasi ke satu lokasi lain perlu dibersihkan oleh petugas kesihatan yang menggunakannya. Okay. Petugas kesihatan upgrade donning ke PPE level 2. Okay. Kena ingat sebelum kita nak dikon tadi lupa nak bagi tahu. Sebelum nak dikon ambulan pastikan kita donning dulu ke PPE level 2, okey. Jangan kita buka apa masuk ambulan dengan tak pakai PPE. Nak dikon baru kita pakai PPE, tak. Masuk je ambulan pakai dulu PPE level 2. Nak masuk sebab sebelum kita nak dikon kat belakang kan. Pakai siap-siap dekat apa tak payah buka lah PPE. Biasa kita ambil patient tu tak payah buka pun PPE kita terus ke dikon area lah. PPE level 2 ni lah. Saya sebut level 2 semua tahu kan. Proses dekontaminasi, pembersihan stretcher selepas keluar daripada ambulans, selepas pemindahan pesakit di ward atau di rumah mayat. Gunakan kaedah dekontaminasi wet atau dry mengikut kesesuaian dengan menggunakan deterjen 0.1% sodium hypochlorite seperti berikut. Ni rajah dia lah. Kita rujuk kat sini. Nanti saya tengok. Lap permukaan atas stretcher, kemudian lap kedua-dua area stretcher ambulans. Lap pula pada bahagian belakang stretcher. Dan last sekali, lap bahagian bawah stretcher. Okay. Ini dia punya ni lah. Nota apa? Untuk menyediakan 1 liter 0.1% sodium hypochlorite. Okay. Inilah kita guna punya perkataan untuk 10 100 mil kita dilute dengan 0.9 liter air lah. Untuk dapatkan 1 liter solution campuran. Kalau nak 2%, ni 3, 4, 5 sekian, ni kaedah dia. Setiap botol tu dia tunjuk dia punya ni lah. Kita ikut je dia punya apa ni? Dia punya jadual ni lah. Okay. Tapi sebelum yang ni, sebelum doffing tu pastikan kita bersihkan dulu mop sebelum kita doffing . Peralatan yang kita gunakan tu pastikan kita decon sekali, okey. Mop, apa lagi pressure spray. Lepas tu barang-barang yang kita pakai tu yang untuk pakai habis tu masukkan dalam plastik kuning dan buang ke dalam tong kuning dulu, barulah kita doffing, okey. Stretcher bersih diletakkan di lokasi asal untuk penggunaan seterusnya, okey. Selepas kita decon stretcher tu, biasa biarkan 15 minit ataupun lebih bergantung tengok cuaca, dah kering, betul-betul kering baru kita masukkan semula dalam ambulans. Terusnya inilah gambar dia. Mulakan lap permukaan stretcher dengan menggunakan clicker watt. Okey, lap sembuh. Ya, sama ada kita gunakan kain sembuh pada kain ataupun sembuh terus pada stretcher pun boleh, sembuh dan lap. Untuk bahagian kita mulakan dari atas ke bawah Ingat bahagian atas ke bawah, jangan bawah ke atas. Lap bahagian atas ni, kemudian kalau yang tilam ni boleh tarik ke atas dan lap. Untuk bahagian bawah. Kemudian
Lapkan kedua-dua restrictor ni ya, restrictor. Kiri kanan pemegang ni, restrictor yang bawah ni. Masuklah seat belt cuci sekali seat belt. Kita akan pasangkan seat belt kalau pasien yang ni dia akan pakai seat belt kan. Pasien kalau duduk atas stretcher saja harus dipakaikan dengan seat belt, dengan strap untuk mengelakkan kecederaan jika berlaku kemalangan. Okey. Lapkan pada bahagian belakang stretcher. Dan last sekali bahagian bawah stretcher lah. Sorry. Bahagian bawah stretcher. Kita lap bahagian bawah stretcher pula. Sampailah ke tayar. Sembuh dengan pressure spray tu. Dan lap. Okey. Dan kemudian biarkan dia kering. Selama 15 minit atau lebih. Bergantung pada cuaca. Okey, ini sedikit video daripada CogHealth EMS. Bagaimana cara diorang ikut ambulans diorang kat sana lah. Tapi ikutkan kita kena ikut SOP daripada KKM kita sendiri lah. Kat sini diorang tak pakai label tu rasanya. Okay, sekejap sorry. Okay. Keluarkan, okay, buka pintu semua, biarkan 15 minit. Open all door. Dan keluarkan stretcher. Pakai PPE level 2. Okay. Beri kain bersih, lap. Daripada, maaf. Dari, clinical waste. Untuk buang-buang barang, inilah. Kotoran ke dalam plastik. Okay, ni saya cakap ni. Jangan tembur direct, ambil kain dan lap. Sekejap semua bahagian. Jangan ada tertinggal. Untuk peralatan elektronik, pastikan guna kain. Jangan tembur terus kepada peralatan tersebut. Boleh risiko kebakaran dan kerosakan. Cuci juga tempat memegang, pembuka tempat nak buka ambulans tu lah. Dan last sekali lantai. Bahagian strap untuk stretcher, jangan lupa. Strap. Dia akan 10 minit. 15 atau lebih. Tapi dia orang kat sana, dia orang pakai UV light. Kita kat sini tak pakai UV light. Dan okey. Ya. Okey, soalan lazim mengenai dekontaminasi ambulans. Pembersihan bodily fluid atau spillage management. Okey. Gunakan teknik yang sama seperti di hospital. Okey. Sama je punya teknik. Cecair badan pesakit perlu ditukarkan dahulu menjadi pepejal yang boleh dibuang. Okey. Contoh macam urin lah ataupun blood. Infection control mempunyai habla khas yang boleh menyerap cecair menjadikan pepejal. Jika habla tersebut tiada, gunakan sebarang kain. Kita boleh guna gamji atau gauze atau tisu dan sebagainya. Blue gown atau kertas atau blue sheet atau pampers yang boleh menyerap cecair tersebut. Serap dan buangkan terus ke dalam plastik clinical waste. Jangan guna semula kain tersebut, okey? Yang pula kita lap urin, kita pergi perah. Guna kain, kita pergi perah, lepas tu kita guna balik semula pula. Terus buang guna kain yang lain. Ulangi kaedah serap dan buang sehingga tiada lagi cecair badan kelihatan di atas permukaan ambulans tersebut. Okay. Yang tadilah, di manakah kawasan yang sesuai untuk dekontaminasi ambulans? Okay. Kawasan yang terbuka mempunyai penggunaan yang baik. Macam kita punya kawasan lah. Yang tadi. Kawasan yang mempunyai saliran air baik, tidak bertakung. Baiknya mempunyai belakalan air berterusan, air berdekatan. Kawasan tersebut perlu dilengkapi dengan clinical waste bin. Okay. Perlukah saya mencuci badan luar ambulans semasa dekontaminasi? Jika terdapat keraguan, permukaan air luar ambulans terdedah pada body fluid
atau 20% sakit, maka ia perlu dicuci. Tapi bagi nasihat saya, cuci saja, tak rugi pun kita cuci. Tak banyak pun kalau kita nak cuci bahagian luar ambulans. Biasanya bahagian luar pun nak cuci pemegang tu lah, pemegang pembuka pintu tu lah. Kat bahagian dia punya apa tu, pembuka pintu tu lah. Apakah pakaian sesuai untuk dikontaminasi ambulans? Yang level tu lah, aku tahu kan. Bagaimanakah cara yang efektif membalut ambulans? Balutan plastik, kita guna balutan plastik mencegah kontaminasi permukaan ambulans yang sukar dibersihkan seperti almari, ruang-ruangan sampai simpan barang sudut tertentu dan lain-lain. Sebab tu kita guna Tango 2. Kita dah keluarkan semua peralatan yang kita bawa. Kita just bawa barang yang perlu ya. Saja untuk ke ni lah, untuk pesakit atau menghantar pesakit. Perlukah saya menyalin plastik balutan ambulans bagi setiap pesakit? Selagi plastik tak rosak, tak perlu buka, okey? Just cuci lah. Just kita dekon lah bahagian luar yang terdedah. Tapi kalau koyak atau ni, kita cuci balik lah. Kalau kita nampak koyak dan bahagian ruang dalam kabin tu terdedah, kita cuci dahulu bahagian terdedah tu dan kita wrap balik semula. Okey, sekejap Sebelum saya akhiri CMA kita hari ini, saya memohon maaf jika terdapat kekurangan ketika saya menyampaikan tajuk CMA hari ini. Saya berharap sedikit perkongsian saya pada hari ini dapat tuan-puan sama-sama amalkan dan kongsikan di tempat lain. Tak semestinya di ambulans saja. Mungkin boleh digunakan di rumah atau di mana-mana saja yang mungkin boleh kita gunakan kaedah ini. Mengambil kesempatan ini juga memandangkan bagi rakan-rakan, saudara-saudari yang beragama Islam akan menyambut bulan Ramadan. Saya Muhammad Rizalman dengan ini memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dari segi kelakuan, tingkah laku atau percakapan saya yang mengguris hati rakan-rakan, saudari-saudara, saudara-saudari. Dengan ini selamat menyambut Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.